أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari Jumaat penuh barakah pada hari ini. Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal, untuk sama-sama kita melihat kepada halaman terakhir daripada surah Al-Isra dan juga awal kepada surah Al-Kahfi. Amat istimewa pada hari ini. Saban minggu mungkin sebahagian daripada tuan-tuan membaca surah Al-Kahfi dan kita memulakan surah Al-Kahfi pada hari Jumaat penuh barakah pada hari ini. Hari ini saya bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul, sihat ke? Alhamdulillah Ustaz. Ini kuning sikit Ustaz. Kuning. Oh masya-Allah, ceria gembira hari Kalau ini. orang Terengganu kata kuning siang. Kuning siang. Kuning siang mana kuning lah, kuning sangatlah tu. Kuning sangat. Alhamdulillah. Dan hari ini Ustaz kita bertuah Allah pilih kita, izinkan kita bersyukur betul-betul tuan-tuan sekalian kerana Allah mengajarkan alhamdulillah pada hari ini. Kita masuk kepada surah baru dan kita pun tidak mahu meninggalkan surah lama. Surah Al-Isra dan surah Al-Kahfi ni adik-beradik Ustaz. Subhanallah. Adik-beradik Kalau surah Al-Isra ni cerita banyak Bani Israel, Yahudi. Surah Al-Kahfi ni menegur kepada kumpulan Kristian. Kumpulan orang-orang Nasrani yang ada 110 ayat berbanding dengan surah Al-Isra ada 111 ayat. Jadi mari sama-sama Ustaz kita lihat kepada apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 293. Pada ayat 105 hingga 109 kita akan melihat kepada mukjizat Al-Quran yang akan sama-sama kita lihat apakah Al-Quran sebagai kesimpulan akhir dan bagaimanakah memberi respon kepada Al-Quran itu sendiri. Ini kita baca ayat 105 hingga 109. Dan kemudian di hujung itu surah Al-Isra Allah menyeru kepada kita berdoa kepada Allah dengan asmaullahul husna, dan Allah menutup pada ayat 111 itu dengan memuji Allah dan menyatakan 5 panduan tauhid Itu sebabnya bila kita berdoa kita menguatkan tauhid, dan tauhid inilah yang membezakan di antara mereka yang beriman dengan orang yang beriman dan berilmu dan orang yang tidak beriman. Inilah surah Al-Isra dan kita sambung pada surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 4. Apakah puji-pujian, bagaimanakah memuji Allah, dan Allah mengaitkan pujian itu. Kalau dalam surah Fatihah berkaitan dengan Rabbul Alamin, di sini berkaitan dengan fungsi Al-Quran yang berperanan untuk memberi banyak manfaat kepada kita insya-Allah. Jadi kita akan baca daripada surah Al-Isra bahagian terakhir. Kita mulakan dahulu dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk saya, untuk tuan-tuan, untuk kita semua. Jom kita baca ayat 105 hingga 111 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'da. Apa khabar semua ayahanda dan bonda
tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para penonton sama ada di kaca TV maupun sahabat-sahabat kita penonton di Facebook ataupun di media sosial yang lain. Kita ada YouTube saja juga. Mudah-mudahan kita terus bersama dengan Al-Quran dan saat ini kita berada di penghulu segala hari, dan istimewa seperti mana yang disebut oleh Ustaz Fazrul tadi, kita berada di akhir Al-Isra dan kita bertemu dengan satu surah yang selalu kita baca saja. Kita kadang-kadang baca malam Jumaat, kadang kita baca pagi Jumaat, kadang-kadang baca separuh malam tadi. Sambung hari ini pula, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sekejap lagi sebelum kita bacakan surah Al-Kahfi, kita akan kongsikan satu dua hadis berkenaan dengan surah Al-Kahfi. Namun menarik Ustaz, hari ini, hari itu kita dah bersama, kita ada sujud tilawah. Sujud tilawah. Dan hari ini insya-Allah satu lagi kali kedua lah ni. Ada kali kedua. Barangkali ada yang subuh tadi dia solat itu sujud sajadah. Itu sujud sajadah. Di surau atau masjid baca surah As-Sajdah kan. Yang ni kita nak berjumpa pula ayat yang ke 109 nanti, tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran semuanya, kita akan sama-sama bagi yang berkelapangan kita nak sujud tilawah, iaitu sunat muakkad di sisi imam kita, Imam Asy-Syafi'i. Dan kalau kita boleh kongsikan sekali lagi Ustaz, tata cara dia, iaitu kita pernah kongsi sebelum ini. Kita berniat untuk sujud tilawah, takbiratul ihram, kemudian kita sujud dan kita baca zikir ketika kita sujud itu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu ila akhir. Kalau bolehlah, ataupun ada juga diajarkan zikir-zikir yang lain pun boleh, ataupun kita sekadar baca tasbih pun boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi pun boleh, ataupun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh insya-Allah. Dan juga kita boleh amalkan doa-doa yang diajukan. Dan kemudian kita bangkit daripada sujud, kita bagi salam kiri dan kanan, disebut oleh majoriti ulama mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi, Imam Khatib Asy-Syirbini, Ibnu Hajar Al-Haythami dan lain-lain lagi. Jadi insya-Allah sekali lagi salam kanan ke kiri. Ya, salam ke kanan dulu. Kanan dulu baru kiri. Kanan dulu silap tadi. Okey. Jadi dah dua kali silap. Kanan dulu salam Baik. Jadi insya-Allah, jadi kita sebut ni supaya dapat bersedia. Dapat bersedia, dan kami pun alhamdulillah dah bersedia dengan sajadah kami dekat sini. Kejap lagi ayat yang ke-109 kita akan sama-sama sujud tilawah insya-Allah taala. Baik. Jadi jom kita mula baca Ustaz ya. Permulaan ini ayat yang akhir surah surah Al-Isra 105 hingga 111 insya-Allah taala. Kita cuba dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bil haqqi أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا
كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 105 hingga 111 penghujung surah Al-Isra saatnya. Yes, surah yang dinamakan satu daripada 7 surah musabbihat ya, bermula dengan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi di hujung ini ayat 105, kalau ayat 104 semalam bercerita tentang bagaimana ada kaitannya Bani Israel yang dijumpakan kembali di seantero dunia yang sudah bergerak-gerak tetapi akhirnya lafifa ditemukan kembali. Allah membawakan kepada hakikat al-Quran ya, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal, iaitu al-Quran itu dengan kebenaran ia diturunkan dan ianya turun dengan kebenaran. Apa maksudnya itu? Maksudnya ialah al-Quran ini adalah diturunkan betul-betul ya, diturunkan dan ianya mempunyai kebenaran, ia mempunyai tentang tujuan yang jelas untuk memberitahu kepada kita tentang fungsi kita sebagai hamba dan bagaimana kita boleh berperanan di atas muka bumi ini. Bukannya turun Quran ni main-main Ustaz ya. Bukan main-main ataupun ada yang kata kita baca-baca je lah. Baca-baca, bukan baca-baca. Dia macam makan-makan, main-main ya. Jadi perkara itu tidak serius, ia adalah perkara yang serius, yang betul-betul berlawan kepada kebatilan ya, kepada suka-suka sahaja. Baik. Jadi wama arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Tidak
kami menghantar kamu, mengutus kamu kecuali sebagai mubasysyiran wa nadhira, sebagai pemberi khabar baik dan juga pemberi amaran. Ini sebenarnya memberi peluang kepada Bani Israel bila Nabi diutuskan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir yang tidak maksudnya orang Yahudi tak puas hati Ustaz ya. Mereka tak puas hati disebabkan mengapa nabi akhir ini daripada bukan Bani Israel, tetapi inilah kebenaran. Al-haq yang betul ialah daripada Al-Quran, Taurat, okey, tetapi sekarang ini kamu kena beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran, untuk memastikan kamu ini tidak asabiah, ya, tidak ego dalam beriman. Ada juga orang beriman Ustaz, ego. Masya-Allah. Ego, ya, pasal apa? Pasal sebenarnya nanti kita akan tengok orang yang beriman kalau dia tak ego ada tandanya. Ada tandanya, ya. Jadi itu sebabnya tak semestinya orang beriman itu selamat. Masya-Allah. Nak ceritanya ialah siapa yang beriman tak selamat? Orang Yahudi. Dia beriman kepada Nabi Musa, dia beriman pada Allah, beriman pada Taurat, tetapi kerana ada ego tak nak beriman pada Nabi Muhammad, tidak mahu beriman kepada Al-Quran. Bukan tak ada iman, bukan kosong. Dia ada sesuatu. Jadi kita akan bincang selepas ini. Jadi Nabi Muhammad diutuskan bukan sekadar nak memberi amaran nazir sahaja, tapi ada bashir, mubasyiran, ya. Jadi bagi orang Yahudi, orang Bani Israel ini ada peluang sampai sekarang, sampai saat ini, ke hadapan, sampai ke hujung alam ini, ada peluang untuk kembali balik kepada kebenaran. Itu adalah ayat 105. Jadi Allah menerangkan kepada kita Al-Quran. Apa Al-Quran ini? Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'u, iaitu kami turunkan Al-Quran ini beransur-ansur agar kamu membacanya kepada manusia perlahan-lahan, ya, untuk dibacakan kepada seluruh manusia, bukan sekadar orang yang Islam sahaja, ya. Itu sebabnya Ustaz, ya, My Quran Time ni kita doakan agar tuan-tuan share, beritahu pada kawan, dengarkan, ya, dengarkan bila Ustaz Tarmizi baca, ya, dengarkan bukan sekadar pada orang yang Islam, tetapi bukan Islam juga, pasal ia bila dibacakan ala mukthin, perlahan-lahan, ia mempunyai kesan yang tersendiri Ustaz. Betul, ya, dia akan menyerap di dalam jiwa kita, dan selepas itu apa jadi? Wa nazzalnahu tanzila, dia bertahap-tahap itu agar kita dapat memprosesnya. Kita satu hari satu muka surat, kemudian apa lagi, kita sikit-sikit kan. Kita tak baca terus satu juzuk ataupun 30 juzuk satu. Yang keduanya ialah dia ada kaitan. Mukthin ini dia menyerap, menanti kepada peristiwa-peristiwa dan ayatnya turun. Ceritanya kalau zaman dulu Ustaz, ya, turun satu ataupun berlaku satu peristiwa, turun ayat. Berlaku satu peristiwa, turun ayat. Jadi dalam keadaan sekarang ini kita dah ada lengkap 30 juzuk, ya. Adakah kita kata kalau zaman dulu kalau 30 juzuk mereka pun tak tahu kat mana nak selesaikan masalah ni. Dan itu juga cabaran sekarang. Cuma kita perlu belajar. Bila kita dah belajar satu-satu ni, kadang-kadang Ustaz, ya, kita tak susun pun hari Jumaat ada surah Al-Kahfi. Allahu Akbar. Hari ini surah Al-Kahfi. Allahu Akbar. Kan? Ya. Dan kalau kita bercakap tentang pelbagai cabaran masalah yang ada, kita kalau perasan banyak kali dalam My Quran Time ini, apa yang kita baca memang kena, ya. Dan sebenarnya bila Allah bagi kita satu belajar, ya, tapi yang keduanya bila kita nanti akan baca, kita kena lihat apa mesej Allah yang sedang disampaikan pada hari ini daripada muka surat yang kita baca. Kan, ya? Kalau kita tidak, kita akan rasakan bahawa tak ada kaitan kot. Kan? Dan bila tidak ada kaitan, dia tidak menjadi tanzila. Apa maksud tanzila? Kalau perkataan nazal itu adalah kuih ataupun makanan yang kalau pergi ke rumah Pak Arab, dia bagi makanan sweet ataupun halwa. Ya, yang membuka dia punya sedapnya tu. Jadi kita kena pergi tu Ustaz, ya. Okey, makan halwa dulu, lepas tu baru yang main course, ya, barulah nasi Arab, kambing gulik dan sebagainya. Baklawa. Ya. Jadi bila kita dapat Al-Quran ini, sebenarnya dia mewujudkan rasa sedapnya. Dan main course ni kat mana? Dekat syurga. Allahuakbar. Dia punya yang kambing gulik ke apa ke, itu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak jadi rasa manis itu pada diri kita? Kita kena baca sedikit-sedikit dan kita cuba faham sedikit-sedikit dan cuba lihat tentang apakah peristiwa yang berlaku, apakah solusi yang dibekalkan oleh Al-Quran. Jadi Allah menyatakan pada ayat 107, katakanlah kamu beriman atau tidak beriman. Sesungguhnya orang yang berilmu sebelum ini apabila dibacakan ayat wahyu, apa yang berlaku pada mereka? Mereka tersungkur
alqani sujada, tersungkur di atas muka mereka bersujud. Itu tandanya Ustaz ya. Tanda seseorang itu dapat Quran, dia beriman. Tanda pertama dia kalau dia berilmu, ya, dia akan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bila dia baca al-Quran tersebut. Dan kalau ayat yang ke-108 itu dia cakap apa? Subhana rabbina. Tadi kan kita sujud, dia cakap subhan, ataupun sajada wajhallazi khalaqahu wa ataupun minimum subhanallah. Subhanallah. Ataupun kalau tak dapat sujud pun kita cakap subhanallah, ya. Nah, itu petanda bahawa seorang itu beriman yang berilmu. Jadi kalau orang itu kata saya ada ilmu ni tapi saya tak baca Quran, sebenarnya tidak cukup berilmu. Ataupun kalau katakan seseorang itu baca Quran tetapi dia tidak bersujud dan rasa kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak rasa yakin dengan janji Allah, dia rasa lebih confident, itu juga ada masalah ilmu pada keimanannya yang perlu kita top up. Ya, My Quran Time ni harapnya menambah ilmu yang ada. Dan apa lagi petandanya? Wa yakhiruna lil adqan, mereka tersungkur di atas muka mereka menangis. Allah. Menangis Ustaz ya. Itu sebabnya ada kawan-kawan kita, kadang-kadang kita bila baca seorang-seorang Ustaz ya, pada waktu tertentu itu dia yabkun, ya, dia menyebabkan kita tergenang air mata, dia pop kan, tak boleh dikawal. Kan, dia istilah wa yakhiruna lil adqan ini dia rasa macam overwhelmed, bahasa Inggeris Ustaz. Ya, bahasa Melayunya dia rasa macam macam itulah, tak terkata, speechless. Ya, tidak terkata. Wa yaziduhum khusyu'a, dan dia menambahkan lagi khusyuknya dalam solat, dia makin lagi fokus. Itu kesan apabila beriman campur Quran, campur ilmu. Ya, ilmunya dapat daripada Quran lah, ya. Ini Allah cerita pada ayat 109. Penting perkara ini Ustaz ya, pasal ini adalah lambang kepada kehambaan. Subhanallah. Surah Al-Isra ni suruh kita jadi hamba. Dengan sebab hamba, maka Nabi Muhammad itu dijalankan ke Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram, Masjid Aqsa, pergi ke atas ke Sidratul Muntaha. Jadi seorang hamba buat apa lagi? Suka berdoa. Ya, menyeru kepada Allah, kepada Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, kita akan bincang lagi selepas ini tentang dua ayat akhir ini, membawa kepada perkataan pilihan pada hari ini. Kita saksikan, iaitu nadhira, memberi amaran, ya, memberi peringatan. 130 kali disebut dalam al-Quran, dan ini adalah tugas yang penting. Tugas memberi peringatan, mengingatkan risiko agar tidak terjerumus kepada masalah, dan paling tinggi masalahnya ialah ke neraka Allah. Inilah perkataan tugas seorang rasul, juga tugas kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin jadi hamba, makin kita mengingatkan diri kita, makin kita mengingatkan kepada orang lain, jaga-jaga, saya tidak mahu awak ini jatuh dalam masalah. Walaupun orang rasa kecil hati, tetapi kita sebenarnya nak selamatkan, bukan kerana benci, bukan kerana tidak suka. Jadi ini pelajaran daripada halaman 293. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Di penghulu segala hari ini perbanyakkan Ustaz ya. Kalau bagi kita, bagi kaum muslimin, ayah-ayah, abang-abang, selalu diperingatkan oleh khatib, oleh muazzin untuk kita perbanyakkan ucapan salawat dan salam melalui firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Sadaqallahul azim. Kita diingatkan untuk kita senantiasa bersolawat, ucapkan solawat dan salam ke atas junjungan besar kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Baik Ustaz Fazrul dan juga sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita nak berkongsi ilmu tajwid sikit pada hari ini. Sebenarnya kita nak menyambung pengajian kita sebelum ini, iaitu tentang maksilah. Kita nak melihat maksilah yang mak salah pula. Maksilah kita nak sambung hari ini. Apa dia? Contoh-contoh maksilah, iaitu maksilah terjadi apabila huruf ha dhamir berada di antara dua huruf yang berbaris dan dibaca secara wasal. Bila dia bersambung saja dia berlaku maksilah tu. Kalau kita waqaf pada tempat ha dhamir tu, dia tak berlaku. Baik, contohnya pada hari ini kita nak kongsi dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-24. Maaf saya, dalam surah yang ke-20. Kata silap surah Taha. Betul, surah Taha, iaitulah kalimah dia idhhab ila fir'auna innahu tagha. Dekat mana maksilah tu? Cuba jawab. Akak, cuba jawab kat dapur tu. Tu. Innahu tu hu. Ha dhamir tu tanda dia off tak? Tanda dia ada waw kecil tu. Ada waw kecil tu. Oh, itu tanda dia. Itu tanda dia. Nama dia maksilah qasirah. Kenapa qasirah pendek? Sebab atas huruf waw kecil tu dia tak ada tanda macam misai ke ataupun macam tanda ombak ke awan ke, tak ada. Dia kosong, dia waw je. Jadi dua harakat baca dia. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua dalam surah yang ke-80, ayat yang ke-35 kan. Saya ingat tadi surah yang ke-8. Kalau surah yang ke-8 surah Al-A'raf, tapi surah yang ke-80 iaitulah kalimah dia apa dia? Wa ummihi wa abi. Abasa. Oh, subhanallah. Patut pernah tengok kan surah Abasa. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ustaz Fazrul hafal surah, subhanallah. Surah Abasa. Wa ummihi wa abi. Dekat mana? Dekat hi tu, wa ummihi tu ada tanda apa pula tu? Ada tanda macam rumah ya tu ataupun kepala rumah ya tu, kepala dia. Oh, itu tanda maksilah qasirah. Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, dalam bacaan kita tadi kita jumpa sebenarnya dalam surah Al-Isra, kita baca tadi ayat contohnya dalam ayat yang ke 107 pun ada, kan? Dalam ayat yang ke ada 2-3 tempat tadi saya perhatikan itu menjadi kerja rumah. Kerja rumah sikitlah saya berinteraksi dengan Al-Quran hari Jumaat. Hari Jumaat ini boleh tak tolong datangkan dalam halaman 293 kita baca hari ini. Pertama, maksilah tawilah yang panjang, yang atas dia ada tanda mat tu kan. Yang kedua, maksilah qasirah. Boleh salin nanti ataupun boleh buat catatan. Mudah-mudahan dapat tambah keseronokan kita bergabung dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, insya-Allah taala. Sekadar itu untuk perkongsian tajwid Ustaz. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi ya. Itu sebentar tadi maksilah qasirah yang pendek ya. Yang panjang kita dah bincang belum? Kita akan insya-Allah kita akan kongsikan yang panjang tu. Kalau ulang banyak kali pun tak apa Ustaz. Kadang-kadang dia terlupa kan. Betul, dan kalau kita dulu sebenarnya orang Quran ni tak ada baris. Mencabar nak baca tu, nak tahu ini panjang ke pendek ya. Jadi alhamdulillah kita dah siap ada ya kecil lah, tanda waw. Sebut pasal mat ni Ustaz kan. Kalau tak silap maksudnya kadang-kadang kita baca yang panjang, kita baca pendek, dia ada boleh bawa kepada berubah makna. Memang. Seorang, dua orang, jamak. Subhanallah. Jadi kalau katakan who tadi itu kan, ataupun kalau katakan kata contohnya kaf ke kum ke kan, tum ke kan. Betul. Kalau katakan ada tambah waw tambah lagi tu, tidak jadi ramai. Ramai padahal untuk seorang je sebenarnya. Betul. Bahaya sangat. Susah begitu tu kan. Okey, jadi penting kita faham perkara tersebut, dan alhamdulillah ya, dengan bacaan yang teratur ini kita makin lagi teratur rasanya kehidupan kita. Dan lebih daripada itu, ayat 110 tadi itu bercakap tentang doa kan, doa kepada Allah dan kepada Ar-Rahman, samalah ya. Dan Allah ada Asmaul Husna. Menarik perkataannya, jangan melantangkan, jangan merendahkan. Jangan terlampau kuat sangat, jangan perlahan sangat. Betul. Ketika berdoa itu, antara keduanya ya. Penting perkara ini pasal apa? Dia ada kaitan dengan perangai kita juga. Perangai kita. Kadang-kadang ada orang suka sangat kuat-kuat sangat ataupun perlahan sangat.
perangai dia akhirnya kalau yang kuat ni semua benda nak kuat, Betul. ya, dan kalau yang perlahan sangat ni ada benda yang kena kuat pun dia tak nak kuatkan. Allah. Ya, dan lebih daripada itu, Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang baik. Dia akan menyerap kepada kita nak berbuat baik, Ustaz. Betul. Dan itu sebabnya jadi hamba yang baik adalah topik yang kita bincang dalam surah Bani Israel, surah Al-Isra ini. Ya, kalau ada orang buat kita marah, jangan kita balas dengan lebih teruk ataupun kita marah sekali. Betul. Pasal apa? Pasal Allah tak buat begitu. Yes, kalau Allah buat begitu, Ustaz, ya, ada orang yang tak sembahyang dia, Allah. Al-Aziz terus pecah perut, contohnya kan, ataupun disebabkan oleh banyak dosa di Malaysia ini, habis Malaysia, tak jadi Malaysia dah kan, yang ada Indonesia contohlah begitu kan. Allah boleh buat, dan ada negeri-negara tempat yang Allah hancurkan, ya, seperti mana kita tengok dalam kisah-kisah di surah yang lain. Jadi di hujung itu Allah menyatakan 5 panduan, ya, bagaimana kita nak menguatkan tauhid kita. Yang pertama, puji Allah. Yang kedua, jangan cakap Allah itu ada anak. Yang ketiga, jangan syirikkan pada kuasa Allah. Jangan kata bahawa Allah ini perlukan penolong. Dan nombor 5, besarkan Allah. Ya, 5 perkara ini menyimpulkan agar apa? Agar tahu bahawa Bani Israel jangan cakap Tuhan ini kedekut, Tuhan ni lemah, Tuhan ni apa lagi, ada perlukan anak, kena ada Uzair lah, macam-macam perkara tersebut. Itu menyebabkan mereka itu dilaknat dan mereka itu akhirnya jatuh, terjelepuk, Ustaz, ya, sebagai satu kaum. Tapi kalau kita nak bangkit, tuan-tuan, sebagai umat Islam, kita kena jaga juga, ya, bermula dengan subhanallah. Biasa kita zikir, Ustaz, ya, subhanallah, kemudian alhamdulillah, sambung dekat ayat 111 dan hujung sekali itu Allahu akbar. Di tengah-tengahnya itu kita kena jaga kita punya keimanan dengan ilmu daripada Al-Quran. Dan kita masuk kepada surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 4 bersama Ustaz Tarmizi. Masya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Akhirnya bertemu dengan surah Al-Kahfi, ya. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara hadis, Ustaz, kalau boleh saya kongsikan, Ustaz, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam, menyatakan barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara 2 Jumaat. Allahu akbar. Hadis riwayat Al-Hakim, dan dinyatakan bahawa Ibnu Hajar menyatakan hadis hasan. Hadis ini hadis hasan, dan ada banyak sebenarnya, Ustaz, hadis-hadis yang berkaitan dengan surah Al-Kahfi ini. Antaranya yang saya bacakan tadi memberi galakan kepada kita untuk kita melazimi. Kita cuba macam hari ini, contoh barangkali belum ada yang baca lagi, kita baca dulu 4 ayat, ya kan, kita baca 4 ayat ni, kemudian tuan-tuan dan puan sambung, insya-Allah taala. Dan satu juga yang saya nak kongsikan, Al-Fadhil Ustaz dan juga sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, dalam ayat yang pertama, Ustaz, kita ada tanda sin tu. Sin. Oh, sudah. Dia ni tersilap apa ni, apa dakwat ke tumpah ke apa? Bukan, sin ini menandakan saktah. Kita akan jumpa nanti akan datang perkongsian kita tentang saktah, tapi secara asasnya, secara ringkasnya, itu menandakan sin itu menandakan tanda saktah. Apa dia? Bacaan kita, bacaan saktah. Maksud dia apa? Maksud dia kita berhentikan seketika bacaan kita tanpa kita mengambil nafas. Seketika sahaja tanpa mengambil nafas. Kemudian sambung balik bacaan. Tetapi ada khilaf dia. Maksudnya ada perbincangan dia. Kalau contoh dekat ayat yang pertama ni, jika tidak salah saya, dalam kitab atau buku tajwid karangan yang bahagia Profesor Madya Dr. Khairul Anwar, ada menyatakan dalam ayat yang pertama surah Al-Kahfi ni, aula ataupun lebih baik ataupun afdal dia waqaf. Baca dengan wajah waqaf. Kita tak perlu sambung bacaan. Jadi kalau nak sambung boleh, kita boleh praktikkan wajah saktah itu. Dan antaranya dalam surah Yasin pun ada juga, kan, dalam surah mimmarqadina hadza situ. Tapi kalau tak silap situ pun wajah afdal berhenti juga. Berhenti. Yang elok ataupun afdal baca saktah antaranya pada kallabal Rona tak silap al-mutaffifin kan. Nanti kita tengok balik sekejap lagi, saya kongsikan. Yang situ aulah wajah dia baca dengan saktah. Baca sambung dengan wajah saktah. Masya-Allah. Baca dengan wasal dengan wajah saktah. Kallabal Rona kan. Jadi sebab ada yang bertanya, Ustaz, ayat 1 ni ada yang baca, saya perhatikan, Ustaz, ada yang baca tu dia berhenti nafas dia. Sebab apa? Sebab memang sebab dia wakaf yang terbaik. Dia akhir ayat, dia hujung dah ayat tu. Ayat pertama dia kira kan.
Tapi kalau dalam istilah pengajian qiraat dia panggil ru'usul ayat, permulaan ayat, kepala ayat. Kita belajar akhir ayat, kan. Jadi hari ini kita nak baca, kita baca dengan wajah waqaf lah, ataupun kita nak waqafkan bacaan kat sini, maka tak berlaku saktah. Kita akan jumpa saktah nanti insya-Allah pada pertemuan surah-surah akan datang, ya. Insya-Allah. Insya-Allah. Jom kita sama-sama baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 4. Kita baca dengan bacaan murattal jaharkah insya-Allah, Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim. Begitulah bacaan ayat pertama hingga keempat surah Al-Kahfi. Surah 18 kita memulakan alhamdulillah, ya, kita memuji Allah. Ini adalah surah ketiga daripada 5 surah dalam Al-Quran yang bermula dengan alhamdulillah, iaitu surah Al-Fatihah, ya, yang dibincangkan ulama. Alhamdulillah itu ayat pertama, Ustaz, ya. Dan yang kedua surah Al-An'am, dan kali ini kita bertemu dengan surah Al-Kahfi, surah yang bermula dengan alhamdulillah. Imam Sya'rawi menyatakan bahawa Allah bukan sekadar cipta kita secara fizikal, tetapi Allah memberikan tarbiyah, pendidikan dengan menghantarkan, menurunkan kitab walam yaj'allahu iwaja. Tidak ada kebengkokan di dalam kitab ini. Dalam surah Al-Isra kita lihat Nabi bertemu Allah untuk mendapatkan solat, mendapatkan wahyu. Tetapi bila kita lihat dalam surah Al-Kahfi, bezanya ialah wahyu itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang samanya apa? Dalam surah Al-Isra ayat pertama ada perkataan apa, Ustaz? Abdihi. Betul. Di dalam ayat pertama surah Al-Kahfi ada perkataan abdihi. Puncak kepada kepujian seseorang itu adalah menjadi hamba. Dia pelik, Ustaz, ni. Kalau dalam manusia ni jadi hamba tu paling bawah sekali. Tapi di sisi Allah, bila jadi hamba Allah, itulah yang paling tinggi. Sehingga kan kita bertemu dengan Nabi Muhammad ini dekat perkataan hamba. Syaratnya kita jadi hamba lah, kan, ya. Jadi maksudnya kita bila baca doa Asmaul Husna, perangai di luar daripada doa kita ialah kita merendah diri kepada rakan-rakan kita dekat WhatsApp itu, bahasanya okey, ya, bukan main kick orang keluar daripada grup ke, Ustaz, ya. Ada orang yang jenis-jenis begini ni. Yes, doa pakai Asmaul Husna, di luar dia pakai nama yang macam-macam, ya. Jadi kalau kita nak sama bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menggunakan perkataan alhamdulillahillazi anzala ala rasulihi, tetapi ala abdihi alkitab walam yaj'al lahu iwaja. Itulah ayat pertama sebagai checklist 1/10. Dia ada 10 ayat paling kurang, Ustaz, ya, yang kita digalakkan untuk kalau boleh hafal, untuk kita mengelakkan daripada cabaran akhir zaman, terutama Dajjal, ya. Jadi checklist nombor 1 apa? Kita nak belajar, nak pergi buat apa sekalipun, mesti ada panduan daripada kitab. Dengan ceramah pun kita kena tengok kitab Al-Quran cakap apa pasal idea yang sedang disampaikan. Kalau tidak, kita mungkin belajar, pergi latihan dan sebagainya, tetapi orang itu menyesatkan kita, walaupun belajar agama, Ustaz, ya. Itu sebabnya surah Al-Kahfi ni ada 4 cabaran akhir zaman. Pertama, cabaran agama. Yang kedua, cabaran harta. Yang ketiga, cabaran ilmu. Dan yang keempat adalah cabaran kuasa. Dah ada pangkat, bersedia.
ya, ada cabaran yang tersendiri. Jadi Allah menyatakan pada hujung ayat nombor 1 itu, walam yaj'allahu aywaja, peranan al-Quran ini untuk meluruskan, dia tidak bengkok, meluruskan cara berfikir, cara berperasaan kita. Kadang-kadang kalau orang bergaduh Ustaz ya, dia punya perasaan tu dia jadi lebih kurang macam orang gila. Allah. Ya, berjaga-jaga tuan-tuan ya. Kalau kita marah tu, kita boleh keluar perkataan, tindakan yang rasa macam ini budak kecil yang selalu buat kan. Betul. Kalau orang marah tu. Tetapi itu yang berlaku kepada Bani Israel, yang bila dia marah tu, dia siap lagi kutuk Nabi Musa. Allah. Nabi Musa bawa Al-Quran, bawa Taurat, betul. dia kutuk lagi. Kan, kau pergi. Okay? Jadi jangan kita buat perangai begitu. Dan Quran akan memandu kita insya-Allah. Syaratnya mestilah kita jadi hamba bila berhadapan dengan Quran dalam hidup kita. Kalau ada masalah, jadilah hamba, tanya pada Allah, tanya pada orang yang mengetahui tentang Quran, apa Quran cakapnya kalau saya ada masalah begini. Itu insya-Allah kita tidak akan bengkok. Nombor 1. Dan peranan al-Quran nombor 2, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun, iaitu menjadi lurus. Qayyimah ini seperti kalau kita cakap qawam saja, dia punya asas pada bangunan begini. Jadi bila ada al-Quran, orang tidak akan runtuh. Subhanallah. Pasal dia punya base dia, asasnya itu kuat. Quran akan meneguhkan dan memberi peringatan ketika apa? Ba'san syadida. Ini memang istilah kalau dalam agama Kristian dia cakap Armageddon. Armageddon ya. Malhamah al-kubra. Ini Allah beritahu awal-awal lagi, akhir zaman memang ada ba'san syadida. Ba'san ini perang yang hebat, tambah lagi syadid, iaitu amat besar. Subhanallah. Jadi ini memang datang daripada Allah SWT, min ladunhu. Memang Allah beritahu ini datang daripada Allah, ujian akhir zaman. Sebabnya surah Al-Kahfi ini adalah untuk kita menguruskan akhir zaman. Tetapi bagi orang yang beriman, Allah kata dapat kabar gembira kerana dia terus buat baik, walaupun akhir zaman. Jangan kita cakap pasal dajjal, akhir zaman, bimbang segala-galanya ya. Tetapi kita fokus kepada buat baik agar kita dapat membuat persediaan. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi tentang surah Al-Kahfi ini, macam mana kehebatannya, peranannya pada ayat 3 4. Tapi kita bawa dulu kepada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, resolusi kita ialah untuk sama-sama ya, halaman 293, baca terus, fahami terus Al-Quran secara bertahap-tahap. Yang pertama. Yang kedua, jadikan Al-Quran sumber hidayah yang meluruskan perasaan dan pemikiran sebagaimana kita lihat pada ayat yang pertama surah Al-Kahfi. Dan sentiasa beri semangat positif kepada orang beriman untuk beramal soleh. Jangan direndahkan, jangan dibunuh semangat walaupun sedikit, kerana itu akan menjadikan kita lebih kuat berhadapan dengan cabaran akhir zaman. Kita berdoa Ustaz. Masih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Di penghulu segala hari ini ya Allah, di saat yang penuh barakah ini ya Rahman, tangan kami tadahkan memohon ke hadrat-Mu ya Tuhan. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu ayah kami ya Rahman. Ampunkan dosa-dosa ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, permudahkan lidah kami menyebut kalimah-Mu Al-Quran seperti mana mudahnya kami menyebut kalimah yang lain ya Allah. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, kuatkan iltizam kami, semangat kami ya Allah untuk kami terus dalami Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Mata kami ya Allah, mata yang senantiasa cerah, mata yang senantiasa mencari-cari, mata yang senantiasa memerhatikan ayat-ayat kalimah-kalimah daripada Al-Quran. Mudah-mudahan mata hati kami juga ya Allah senantiasa diperlihatkan dengan keagungan, kebesaran dan juga kekuatan-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang tunduk patuh kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Amin. pada hari Jumaat penuh barakah ini Ustaz ya, dan kita doakan tuan-tuan terus istiqamah, terus dapat menambah amal pada hari Jumaat ini, dan salah satunya ialah dengan tabung gerakan Al-Quran untuk tuan-tuan membanyakkan infak pada hari Jumaat ini. Kita yakin bahawa ini adalah antara usaha kita, dan moga-moga Allah terima perjuangan kita bersama Al-Quran sebagaimana yang dinyatakan pada hujung surah Al-Isra yang kita baca sebentar tadi. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini, pada pagi esok insya-Allah, dan terus kita doakan kita dapat bersama Al-Quran, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.